kita mengundi, jom kita mengundi, jom kita mengundi, jom kita mengundi, jom kita keluar mengundi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Selamat datang kepada semua penonton yang bersiaran bersama kami dalam program Influencer at Japan, edisi Perak bagi siri 10 2022. Dan pada hari ini, hari Isnin bersamaan 17 Oktober 2022, penonton semua akan bersama dengan saya, Siti Nozila binti Dolah. Dan kepada semua penonton, jangan lupa like, share dan komen. Dan jika ada sebarang pandangan ataupun soalan, bolehlah nyatakan di ruangan komen. Okey, seperti mana yang kita semua sedia maklumlah, kita sekarang berada di dalam suasana untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15. Dan tajuk kita pada hari ini, kita akan membincangkan ataupun kita akan mengupaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan pilihan raya. Dan tajuk utama yang akan kita bincangkan pada petang ini adalah SPR menjelang PRU ke-15. Dan tetamu jemputan yang bersama dengan saya pada petang ini ialah Tuan Muhammad Nazri bin Ismail, Pengarah Suruhanjaya Pilihan Raya Negeri Perak. Selamat datang Tuan ke program Influencer at Japan edisi Perak siri ke-10. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Dan sekali lagi saya bagi pihak Jabatan Penerangan mengucapkan terima kasih kepada pihak Tuan kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami di Influencer at Japan edisi Perak. Walaupun kami faham dalam keadaan sekarang lah mestinya dalam keadaan yang busy dan sebagainya, tapi Tuan dapat meluangkan masa untuk bersama kami pada hari ini. Dan kita semua sedia maklumlah, negara kita akan melaksanakan pilihan raya umum ke-15 dan antara fungsi utama SPR ialah menjalankan pilihan raya umum ke Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri dan menjalankan pilihan raya kecil jika berlaku kekosongan. Dan sebelum kita mengupas lebih lanjut tajuk hari ini, sama-sama kita saksikan VT yang kami sediakan. Jom sama-sama kita saksikan. Seterusnya, tiada lagi sekatan untuk calon berkempen secara bersemuka atau memberi ceramah pada pilihan raya umum ke-15. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, kementeriannya akan melaksanakan SOP COVID Safe Election pada PRU kali ini. Apabila saya melihat bahawa keadaan COVID sudah pun terkawal, saya telah memaklumkan kepada DKP, Datuk Dr. Yati, bahawa pandangan saya yang perlu dibincang di peringkat pegawai adalah kita tak perlu ada lagi sekatan-sekatan yang seperti mana yang kita ada di Johor. Maksudnya kempen seperti biasa. Ya, kempen seperti biasa. Dan bila tempat yang sesak diberi pilihan sama ada nak pakai pelitup muka ataupun tidak. But we can drop all the restrictions from before. Di perkara ini akan diberitahu kepada pihak SPR dan SPR akan umumkan. But as far as KKM is concerned, kita dah sediakan kita punya recommendation ataupun sure kita kepada SPR supaya lebih banyak lagi kelonggaran boleh diberi, supaya calon bebas untuk jumpa, parti bebas untuk memberi ceramah dan juga tidak ada sekatan-sekatan seperti dahulu, supaya proses demokrasi ini dapat dijalankan sepenuhnya dengan terbuka, dengan adil kepada semua pihak dan lain-lain. Berbalik kepada VT yang kita saksikan tadi ya Tuan, seperti semua yang kita sedia maklum, pada 10 Oktober yang lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia telah mengadakan sidang media khas yang mana saya rasakan semua rakyat Malaysia lah, saya sendiri pun, Tuan sendiri rasanya, kita menunggu apakah yang bakal diumumkan oleh Perdana Menteri. Walaupun saya rasa rata-rata lah di kalangan rakyat Malaysia menjangkakan akan mengumumkan pembubaran Parlimen. Dan apa yang saya rasa, apa yang kita jangkakan dan rakyat semua jangkakan itu adalah tepat sekali apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan pembubaran Parlimen selepas beliau menghadap Yang di-Pertuan Agong. Dan selepas kita mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong, pilihan raya Parlimen dibubarkan dan pada 10 hari bulan 10 makanya Parlimen dibubarkan. Selepas pengumuman tersebut, adakah Suruhanjaya Pilihan Raya itu sendiri sudah bersedia untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Siti Nozila. Soalan berkenaan persiapan pilihan raya. Saya suka mengambil contoh kalau kita raya ni seumpama nak buat perkahwinan lah ya. So, kalau majlis perkahwinan ni, kita ada proses satu menisik, kemudian ada meminang.
Kemudian ada persiapan-persiapan. Kemudian hari sebenarnya adalah hari mengundi lah ataupun pilihan raya itu sendirilah. Dalam proses SPR ni, masa tu agak panjang lah sebenarnya. Lazimnya bila tempoh 3 tahun Dewan telah berlangsung, kalau kita ambil contoh 2018, 2019, 2020, 2021. So dalam 2019 hingga 2021, kita dah mula bersedia lah untuk makluman semua. Semua dari segi persiapan tu mungkin tidaklah dalam gear 5. Kita mungkin gear 1, gear 2. Tapi bila 2022 tahun ni, kita kena bersiap dengan gear 3 atau gear 4 lah. Laju sikit lah persiapan kita dengan peruntukan-peruntukan yang turun untuk tujuan pembelian, perolehan dan sebagainya. Kita agak rancak sikit lah. So dari segi persiapan kita sebenarnya kita telah diminta bersedia awal lah. Bermakna persiapan pilihan raya tu kalau dijangkakan pada tahun ni. Maknanya kalau katakan tahun ni lazimnya kita akan buat sebelum musim banjir lah. So maknanya dari persiapan kami di peringkat SPR ni, terutamanya SPR Perak, kita bulan 9 dah sedia lah. So persentage kita pada bulan 8 tu kita dah 80% ready. So kalau bulan 9 tu kita dah lebih tinggi lah. Di Perak pada bulan 9 tu kita dah persiapan lebih kurang dalam 93% lah. Dari segi petugas-petugas yang kita nak gunakan, dari segi tempat-tempat yang kita nak gunakan, dari segi persiapan keselamatan dengan polis dan sebagainya, kita dah berbincang lah. So berkenaan persiapan sebenarnya kita peringkat ini kita kena bersedia lah. Sebab parlimen telah dibubarkan dan makna kita kena adakan pilihan raya berkenaan dalam tempoh yang ditetapkanlah dalam Perlembagaan Persekutuan. So dari segi persiapan kita, alhamdulillah dengan kerjasama semua peringkat yang ada, peringkat kerajaan negeri, peringkat Jabatan Pendidikan, Jabatan Agama Islam Perak, kita ada juga guna kemudahan swasta dan juga ada sebahagiannya Jabatan Pertanian yang kita gunakan. So mereka memberi kerjasama yang baik lah untuk kita laksanakan. Di peringkat kami yang agak memakan masa adalah dari segi mengambil ataupun melatih petugas-petugas saluran untuk persiapan di pilihan raya itu sendirilah. Kerana kalau di Perak ni pada tahun ini dengan jumlah lebih kurang 2 juta pengundi, kita memerlukan lebih kurang 39,000 petugas-petugas. So nak latih 39,000 petugas tu, you boleh jangkalah berapa masa yang diperlukan. Tapi kita alhamdulillah dapat berjaya melaksanakannya. Semua adalah sedikit yang mungkin masa taklimat kita panggil tu, mereka ada kursus, mereka pergi umrah tak dapat datang dan mungkin ada yang terpaksa ganti orang lain, dan kita akan buat untuk mereka yang tak hadir ni dalam tempoh yang terdekat lah. Terdekat ni kita akan panggil, dah ada dalam perancangan kami untuk laksanakan lah. Kita akan buat berdasarkan kepada zon lah, tak macam sebelum ni ikut parlimen dan DON. Jadinya persediaan daripada pihak SPR sendiri itu Tuan bermula daripada tahun 2019 sehinggalah 2021, dan kita mengatakan pada tahun ini 2022 adalah proses yang terakhir, persediaan terakhir, maknanya SPR sedia menerima bila-bila masa sahaja pembubaran parlimen. Jadinya persediaan awal SPR untuk menghadapi pilihan raya daripada peringkat awal lah, daripada tahun bermula tahun 2019. Dan Tuan, kalau kita berbalik kepada trend keluar mengundi pada PRU 14 yang lepas, kita dapat lihat sebanyak 82.32% jumlah keseluruhan pemilih yang keluar mengundi. Dan kalau kita melihat kepada situasi ekonomi dan politik semasa dan juga faktor cuaca yang mana macam Tuan sebutkan tadi, kita akan menjangkakan hujan dan juga berkemungkinan kita akan berlakunya banjir. Bagaimana Tuan melihat kecenderungan rakyat Malaysia untuk mengundi pada PRU 15 kali ini? Ini berkenaan dengan pandangan lah. Kita sebenarnya pandangan ni kita yang boleh tentukan. Ya. So kalau sebelum ni contohnya PRU 14 tu tak sangka boleh sampai 82%. Tapi saya rasa kempen jom mengundi ataupun jom dan sebagainya lah yang dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu boleh sebenarnya mempengaruhi trend ataupun pemilihan seseorang pemilih untuk keluar lah. So kalau kita tengok pada tahun ni, walaupun katakan musim banjir, kalau persiapan di peringkat kita, insya-Allah kita dah sediakan tempat-tempat yang sesuai lah. Kalau katakan contohnya kita di Perak ni adalah sebahagian tempat yang clash. Maknanya ada tempat yang digunakan sebagai pusat pemindahan, kita dah susun lah sebenarnya. Kalau katakan digunakan, kita akan gunakan sebahagian dan mereka akan gunakan sebahagian. Tapi dari segi peratusan mengundi sebenarnya kita bersama-sama boleh tentukan. Semua kali ini mungkinlah yang dipersoalkan ataupun ditanyakan adalah berkenaan dengan pendaftaran pemilih secara automatik dan juga 18 yang mereka tak perlu memohon tapi nama mereka telah masuk dalam daftar pemilih. Bila bilangan ini masuk dalam daftar pemilih, mereka ni sebelum ni tak nak mohon. So kita boleh tengok kecenderungan atau pilihan mereka untuk mengundi lah. Kalau untuk mendaftar pun tak mahu, so boleh macam mana pula nak mengundi besok. Tapi sebenarnya kita boleh ubah perkara berkenaan dengan kerjasama
Beramai-ramai boleh tukar lah. Kalau kita tengok masa PR14 dulu, sentimennya sangat tinggi. So kali ni kita juga boleh buat untuk mereka keluar mengundi lah. Senang cakap, mereka ada tanggungjawab. Senang je. Saya suka gunakan macam ni, dia punya analogi. Bila kita bagi peluang, jangan tak gunakan peluang ini. Dan kalau tak gunakan peluang ini, jangan salahkan pihak lain kerana keputusan hasil yang diperolehi daripada peluang yang kita berikan. So bagi saya lah, berkenaan dengan prestasi ataupun peratusan keluar mengundi ni, orang menjangkakan mungkin rendah. Tapi sebenarnya kita boleh buat mereka jadi ataupun peratus pengundian ini jadi tinggi. Kalau sebelum ini 80% keluar mengundi, 80% tu mungkin kita akan stick akan keluar mengundi. Yang jadi soalannya adalah yang baki, pemilih-pemilih yang 18 tahun dan juga yang sebelum ni tak mendaftar. Itu je concern kita ataupun kita punya fokus yang perlu diberikan kepada mereka inilah. So kalau mereka ini dah diberikan peluang, tak digunakan, bagi saya sayang lah. Kita untuk mengundi parlimen, kita hanya ada mungkin peluang 5 tahun sekali. So kalau tak gunakan kali ini, bila lagi nak gunakan lah. Makna peluang berkenaan akan datang 5 tahun ke depan lah. Apabila parlimen ataupun Dewan Rakyat ni dibubarkan sekali lagi lah. So kalau tak gunakan, bagi saya rugilah. Sebeginilah bagi saya, kalau kita tak gunakan hak kita untuk memilih, kita jangan salahkan orang yang memilih, menyebabkan orang yang memilih tu jadi wakil kita. So kalau kita nak wakil kita dipilih, kita keluarlah mengundi. So jangan hanya bising ataupun merungut, menyiarkan komen-komen di media-media masa, media-media sosial dan sebagainya. Tapi sedangkan peranan kita, tanggungjawab kita, kita bagi secara perlembagaan untuk setiap warga negara yang layak, maknanya 18 tahun ke atas, dan masuk dalam daftar kita untuk berikan hak untuk memilih. So gunakanlah hak tu. Bagi saya kalau kita nak pergi pun tak lama lah. Mungkinlah kena buat persiapan dan sebagainya lah. Buat waktu sekarang ni kita boleh semak di mana tempat kita mengundi, boleh buat persiapan awal. Kalau anak beranak kita, keluarga kita mengundi di tempat sama, boleh susun pergi sekali dan sebagainya lah. So, bagi saya rugilah kalau tak gunakan peluang ni. Keluar mengundi, tingkatkan peratus keluar mengundi. Kalau boleh PRU15 ni kita lawan yang PRU14 82.3% tu. So bersama-sama insya-Allah kita rasa bukan hanya SPR saja perlu buat, tapi banyak pihak dan juga pengundi lah terutamanya. Kalau mereka nak ubah benda ni, mereka kena sama-sama keluar mengundi, naikkan prestasi pengundi kepada mungkin lebih daripada 82% berkenaan. Jadinya tuan, maknanya peratus keluar mengundi bukannya daripada SPR sendiri, maksudnya tanggungjawab kita sendiri sebagai pengundi untuk menunaikan tanggungjawab kita. Dan kalau PRU14 kita mendapat 82.3% keluar mengundi, dan kita mengharapkan PRU yang ke-15 ini peningkatan. Dan juga kita juga telah melaksanakan kempen-kempen, dijalankan pelbagai-bagai kempen di media sosial dan sebagainya untuk memastikan semua pengundi untuk menunaikan tanggungjawabnya. Okey, apabila Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan 2019 bagi menurunkan hak umum mengundi, pendaftaran pengundi automatik dan menurunkan calon bertanding ke 18 tahun, dan kita sedia maklum ini merupakan undi pertama bagi golongan muda dan sudah semestinya lah diorang ada pengalaman dalam proses mengundi. Jadinya apakah usaha yang telah SPR jalankan untuk memberi pendedahan atau gambaran proses mengundi kepada pengundi baru? Okay. Berkenaan dengan pengundi baru ni, kita sebenarnya pengundi baru ni ialah 18 tahun ni kita perlu laksanakan untuk kali pertama di Johor Bahru. Di Johor lah, di Johor 18 tahun terlibat. Tapi sebenarnya kalau proses mengundi ni, bagi saya tak sampai 18 tahun pun, kalau you nak ambil tahu tu, umur 16 tahun, 15 tahun pun boleh. Budak-budak sekolah rendah pun kalau nak ambil tahu kan ada akses. Zaman sekarang ni IoT ataupun maklumat di hujung jari, kita boleh carilah. Tapi berkenaan dengan soalan apa SPR laksanakan, kita di SPR ni ada, kita panggil Akademi Pilihan Raya. So Akademi Pilihan Raya ni kebanyakan negara-negara yang memang ada lah akademi yang laksanakan. So kita di SPR pun ada akademi juga. Akademi ini antara lain satu adalah bertugas untuk melatih petugas-petugas yang akan menjalankan tugas-tugas SPR. Maknanya peranan-peranan ketua tempat mengundi, penyelia pusat mengundi, kerana pengundian, pegawai penyelaras dan sebagainya akan dilaksanakan oleh APR. Kemudian kita juga buat pendidikan pengundi lah. Pendidikan pengundi ni kita target mungkin kalau sebelum ni adalah pelajar-pelajar daripada universiti, kemudian kolej, politeknik dan sebagainya. Kita juga pergi sekolah-sekolah lah untuk
lebih kepada taklimat pendidikan pengundi lah. Nak bagi tahu macam kepada mereka apa sebenarnya pengundian ni. So mereka juga diberi peluang untuk mengundi lah. So kalau ikutkan latihan yang kita buat sebenarnya banyak lah. Tapi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan maklum tadi soalan Liza, kita tengok APR ni satu je, peserta pun tak ramai. So dari segi bajet pun agak terhad. So kita nak latih kalau ikut petugas masa PRU14 dulu pun dah 200,000 lebih. Kalau kat Perak ni bayangkan nak latih 39,000 tadi tu. So kita kena utamakan yang itulah berbanding dengan pendidikan pengundi. Tapi bagi saya kalau pendidikan pengundi di universiti pun, yang pergi universiti ni pun bukan ramai. So daripada rakyat Malaysia 18 tahun yang masuk universiti tu cream of the cream. Mungkin tak sampai 5% pun. So kemudian kita ada politeknik, kita ada college community, kita ada institusi swasta dan sebagainya lah. So dari segi kemampuan SPR untuk reach ataupun sampai kepada mereka ni agak terhad. Tapi kita juga ada buat FB, kita ada buat Twitter, kita ada buat talk. Macam sebagaimana Japan buat lah untuk bagi tahu kepada bakal pemilih. Terutamanya yang 18 tahun. Kalau tuan-tuan dan puan-puan hari ni pergi masuk di FB SPR, pergi TikTok di SPR, pergi Instagram di SPR, pergi vlog di APR, boleh tengok maklumat. Kalau ikut hari ni pukul 2 jam tadi, ada promosi lah macam iklan. Diberitahu apa yang pengundi perlu lakukan ke atas kertas undi. So ini kita tujukan kepada mereka yang 18 tahun lah. Sebenarnya dari segi reach tu, memang kita tak akan berjaya untuk capai semua pengundi-pengundi baru ni. Memang tak sampai. Tapi kalau mereka nak cari, ada ruang mereka boleh gunakan, boleh cari di APR tu untuk tahulah hak-hak yang mereka perlu buat. Jangan tanda yang tak betul ataupun kaedah yang tak betul menyebabkan kertas undi ditolak. Peranan-peranan petugas-petugas saluran, apa dokumen yang perlu dibawa, kalau kad penalan hilang dan sebagainya sebagai ganti kad penalan diri. So benda-benda tu kita dah promosikan, kita iklankan, kita war-warkan dalam APR punya laman lah. Mana ada berbagai-bagai platform tu, ada FB, TikTok, Infra, Vlog dan sebagainya. Kita juga buat, kalau sebelum ni kita ada buat program dengan universiti, ada cafe, demokrasi, ada forum. Just hanya perlu nak atau tidak. Soalannya mahu atau tidak. Kalau mahu, insya-Allah maklumat tu sampai. So kita sebenarnya ialah nak harapkan semua tak boleh lah. Tapi kita pujuk lah, orang cakap kita pujuk. Supaya adik-adik ni yang 18 tahun ni, anak-anak bagi saya mungkin adik lah. Adik-adik jauh sikit lah. So kalau nak, maknanya pendidikan pengundi ni sebenarnya tak ada masalah lah. Maknanya kita dah sebarkan, just nak ambil tahu atau tidak. Kecanaan politik ni mungkin tinggi, tapi kesedaran untuk terlibat tu, yang itulah kita nak tekankan tadilah. Selain daripada tahu, nak. Yang nak ni bila ada willing, ada hasrat, insya-Allah lah. So kita tadilah, pertama kita ambil maklum tempat kita mengundi, di mana kita mengundi. Kemudian kita keluar lah. Tingkatkan peratus untuk keluar mengundi tu kepada tahap yang boleh membanggakan kita sebagai rakyat Malaysia lah. Okey, kalau tadi kita kata atas diri sendirilah, macam mana kita nak dapatkan maklumat dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh Facebook, TikTok, IG, SPR dan sebagainya. Daripada situ kita boleh tengok proses-proses menjalankan pilihan raya sendiri. Okey, tuan, kita berbalik, kita tengok kepada komen-komen di Facebook page Japan Perak. Apa yang kita nampak kat sini, Facebook Nurlaila Abdul Aziz, dia bersetuju dengan jawapan Tuan Pengarah SPR Perak. Tolong gunakan peluang kemasan yang diberi. Jangan bila rumah dah siap, pahat masih berbunyi. Kita katakan bila dah habis je sesi pilihan raya, keputusan semua dah dapat, barulah berbunyi. Itu ini yang tak ada saja kan. Jadinya betul apabila beliau cakap jangan bila rumah dah siap, pahat masih berbunyi. Dan kita menunggu soalan-soalan daripada penonton di alam maya. Jadi kalau yang ada soalan dan sebagainya, boleh komen di ruangan komen disediakan. Okey, kita balik kepada soalan kita, tuan. Okey, fungsi utama SPR juga menjalankan urusan pendaftaran pemilih dan semakan pemilih. Okey, bagaimanakah statistik pendaftaran pengundi baru di negeri Perak, khususnya belia yang berumur 18 tahun? Kita di Perak ni kalau ikutkan bulan 12 tahun 2021 lah kita dah mula masukkan. Yeah. So mereka yang berusia 16 tahun masa tu pun kita dah ambil data tu dan kita dah key in ataupun kita kunci masuk bila mereka cukup 18 tahun. So proses tu berlaku berterusan lah. So kalau ikutkan data sebelum ni kita satu hari lebih kurang ada dalam 100 ke 112 orang yang akan masuk dalam daftar pemilih. So kalau 100 ataupun 112 orang, jangkaan lebih kurang 3,000 lah satu bulan. So kalau setahun lebih 30,000. Itulah figure yang kita ada lah. Tapi kena ambil maklum juga, walaupun kita masukkan mereka yang 18 tahun, ada juga dari kalangan 18 tahun ni
Tuhan tak bagi nikmat umur panjang lah, Tuhan ambil awal. So kematian juga berlaku lah. Secara kasarnya dari segi pendaftaran pemilih 18 tahun ni berterusan, tak berhenti. So, tadilah figurnya lebih kurang 3,000 hingga 3,500 setiap bulan kita daftarkan pemilih-pemilih. Terutamanya di Perak lah, saya ambil statistik di Perak saja. So, kalau ikutkan pendaftaran makna kumulatifnya setiap bulan 18 tahun ni akan masuk lah. Kerana yang secara automatik ni kita dah buat pada bulan 12 tu. So, baki yang ada mulai bulan Disember 2021 sampai 2022 ni adalah mereka yang berusia genap 18 tahun kita akan masukkan. Semua kena ambil maklum lah 18 tahun hari ni untuk pilihan raya tak semestinya masuk ya. So dia akan guna daftar pemilih yang akan diputuskan oleh mesyuarat SPR pada 20 hari bulan 10 nanti. So maknanya itu yang proses maknanya dari segi pendaftaran pemilih tu kita buat dengan tetap lah konsisten lah. Maknanya setiap bulan kita akan daftarkan pengundi-pengundi yang cukup 18 tahun pada bulan kebelakang bulan berkenaan lah. Kalau contoh sekarang bulan 10, kita akan daftarkan yang bulan 10 lah untuk tujuan perwataan pada bulan 11 nanti. Okey, jadinya daftar pemilih yang dikatakan secara automatik itu adalah daftar pemilih secara konsisten berikut bulan yang berikutnya lah. Contoh sekarang kita berada di bulan 10 dan daftar pemilih sekarang adalah bulan 9. Betul tuan ya? Okey, kalau kita melihat data pemilih terkini, pengundi 18 hingga 20 tahun juga merupakan penyumbang kepada pembentukan kerajaan. Jadi pada pandangan tuan, adakah golongan pengundi 18 tahun ini bakal mengubah landscape politik negara? Ini soalan yang menarik bila kita cuba 18 tahun masuk pilihan raya ataupun terlibat dalam membuat keputusan dalam pilihan raya atau boleh mengundi lah. Mereka boleh bertanding, mereka juga boleh mengundi lah dulu mereka boleh mengundi dan mereka boleh bertanding. So sebenarnya kalau di Malaysia ni kita ada kena faham prinsip ataupun konsep pilihan raya di Malaysia lah. Pilihan di Malaysia ni kita first past the post. Bila first past the post, maknanya walaupun lebih satu undi pun makna yang lebih satu undi tu akan menang. Pernah berlaku pada PRD 12 tak salah saya, ada satu calon tu hanya lebih 2 undi. Walaupun lebih 2 undi, dia tetap menjadi calon yang dipilih. So maknanya kalau katakan strateginya, parti yang kalah tadi tu ataupun calon yang kalah, dia bawa 3 orang dia dah boleh menang lah. Apatah lagi lebih daripada 3 orang. So kalau kita tengok figure pengundi-pengundi 18 tahun ni mereka adalah pengundi kali pertama lah pengundi kali pertama. So pengundi kali pertama ni mungkin sentimennya mereka tak, ada yang cakap mereka tak pandai, belum matang lagi ataupun mudah dipengaruhi dan sebagainya. Tapi bagi saya pengundi 18 tahun ni memainkan peranan yang penting untuk menentukan siapa yang akan mereka pilih jadi pemimpin. Mereka ni lah penentu masa depan sebenarnya bagi saya 18 tahun ni. Pasal yang macam kami, macam saya ni mungkin kalau Tuhan panggil kita tak tahu bila-bila tapi dah dekat lah. Tapi yang 18 tahun tu lazimnya umur panjang lagi. So mereka yang akan mewarisi kerajaan kita Malaysia ni. So kalau mereka tak, sebenarnya mereka ni lah penentu. So senang cakap kalau 18 tahun ni walaupun figurnya kalau kat Perak ni dalam 5.9%, lebih kurang dalam 94,000 dan kalau naik dia jadi sampai 112 pernah sebelum ni. Selalunya bulan 9, bulan 10 yang mana ramai lahir Dia bulan 9, bulan 10 ni ramai yang lahir. Dia tinggi sikit. Tapi maknanya walaupun satu undi, pengundi 18 tahun punya undi boleh menyebabkan calon-calon yang dia pilih menjadi wakil kepada mereka, wakil rakyat yang dipilih ke Dewan Negara kelak. So satu undi sangat bermakna. One vote, one value sangat bermakna. So jangan rugilah, jangan persiakanlah peluang berkenaan bagi saya. 18 tahun memang boleh mengubah landscape negara. So siapa yang pandai untuk ambil peluang inilah bagi saya untuk menentukan cita-cita masing-masing lah. Okey, maknanya pengundi 18 tahun ini merupakan peranan penting dalam pembentuk kerajaan dan mereka juga orang kata pemimpin di masa hadapan. Jadi macam tuan cakap tadi, jangan lepaskan undi kerana satu undi itu adalah sangat penting tuan. Dan baik, kita maklum bahawa pengundi yang tidak mendaftar telah didaftarkan secara automatik apabila rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan 2019 telah diluluskan. Jadi jika sebelum ni mereka yang tidak mendaftar mempunyai alasan untuk tidak keluar mengundi dan tidak pergi mengundi. Jadi jika masih lagi ada segelintir pengundi memilih untuk tidak hadir walaupun telah didaftarkan, maksudnya tidak hadir mengundi tapi nama secara automatik dah ada dalam sistem, apakah komen tuan berkaitan dengan perkara ini? Saya buat komen ni mungkin saya tak berapa suka lah, tapi mungkin bagi saya gini pandangan tuan. Bila kita kerajaan dah memutuskan undi secara automatik, maknanya tak perlu memohon.
So sebenarnya peringkat pengundi dah mudah, tak payah isi borang dan sebagainya. Nama telah dimasukkan dalam daftar pemilih. Kalau dulu kita pergi cari untuk tujuan pendaftaran, so cari, kemudian kita jumpa, dapat isi borang, kemudian kita balik kepada ke pejabat dan juga masukkan kunci masuk data-data tu, kemudian 1 bulan. Dulu 3 bulan sekali, so lagi lama, tapi sekarang dah setiap bulan dah. So bila dah masuk, senang je bagi saya, sama ada nak keluar atau tidak, itu adalah pilihan masing-masing. Di Malaysia, mengundi bukanlah satu kewajipan, tapi satu tanggungjawab bagi saya. Kalau di setengah negara, kita ambil contohnya di negara yang tertentulah, saya mungkin boleh sebut contohnya Australia. Mereka mewajibkan pengundi-pengundi ni untuk mengundi. So kalau mereka tak keluar mengundi, akan ada penalty. So some sort of penalty ni mungkin satu kemudahan yang sepatutnya warga negara rakyat dapat, mereka tak dapat. So kalau macam itu, mungkinlah. Tapi di Malaysia, untuk keluar mengundi bukanlah satu yang wajib, compulsory. So tak keluar mungkin tak masalah. Bukan tak masalah macam mana, tak ada apa-apa hukuman buat waktu ni. So mungkin itu akan menyebabkan mereka yang sebelum ni didaftarkan secara automatik, tak buat peduli pun, tak ambil tahu pun, akan kecenderungannya mungkin tak akan keluar mengundi lah. Tapi bagi saya rugilah, kalau rugilah kita dah daftarkan, peluang diberikan, semua pilihan lah mungkin. Untuk pilihan, tapi kita di peringkat SPR tak boleh menentukan. Tuan-tuan dan puan-puan ada pilihan. Kalau katakanlah sebejat mana pun wakil calon tu contohnya lah, tapi tak ada dari kalangan mereka yang lebih tidak bejat, maknanya yang terbaik sedikit lah untuk dipilih. So kalau kita nak pilih wakil bagi pihak kita, pilihlah yang lebih baik lah maksudnya. So keluarlah, terlibatlah, senang cakap. Dan satu lagi lah, ini satu mungkin lontaran lah. Kalau rasakan calon tu tak berapa baik, kita lah bertanding lah kot. Mula jadi calon bebas. So kalau kita jadi calon, biar orang lain pula pilih kita. So itu bagi saya lah. So berkenaan dengan automatik ni, satu kaedah kita telah putuskan. Pilihan untuk keluar mengundi atau tidak adalah pilihan pengundi. Tapi sebenarnya peranan keluarga, peranan adik-beradik, peranan kawan-kawan boleh mempengaruhi pengundi-pengundi untuk keluar. Kita ada ruang untuk kita galakkan mereka. Dia kadang-kadang bagi saya lah, last minute lah, aku malas lagi ni. Petang-petang, rugi pula tak pergi kan. Kawan-kawan, ke tak pergi mengundi ke? Hari dia ada mengundi. Oh iya ke? Sekarang dah pergi daftar automatik, dah pergilah mengundi. Dia mau start motor, pergi lah, sempat lagi. Sekarang kita dah panjangkan waktu mengundi. So dah dekat pukul 6 baru tutup. So insya-Allah lah, kalau katakan nak tu, kalau katakan dia nak muda ni malam, dia pagi dia tak tidur lagi. Awal pagi dia baru tidur. Breakfast dia pukul 12 ke atas. So pukul 3 dia baru tidur lah, baru sedap bangun tidur. So pergilah, walaupun lambat pergilah. Kita dah ada tablekan jadual hadir untuk ke tempat mengundi. Tapi kalau katakan dah petang pun, selagi tak tutup, pergilah tempat mengundi tu. Kita ada masa yang panjang untuk atur keluar mengundi, terlibat dalam pilihan raya lah, pilihan raya kali ini. Kita menentukan siapa yang kita pilih kerana mereka akan mewakili kita. So keputusan mereka tu keputusan mewakili kita, kepentingan kita. So terlibatlah, bagi saya terlibat adalah lebih sihat, lebih baik daripada kita pasif lah, tak terlibat dan sebagainya. Tapi baliklah, pilihan adalah pilihan individu. Setiap apa yang kita buat sebenarnya ada precaution dia, ada kesan dia. Kita tak pilih ada kesan, kita pilih ada kesan. So pilihlah, nak pilih ada kesan atau tak nak pilih tapi terima kesan. So bagi saya, kalau persendirian, saya berpendapat biar kita pilih dan berkesan. Daripada kita tak pilih tapi kesan tu pun kita terima juga. So kita tak mahu yang macam itulah. Jadinya biarlah kita memilih, sebab memilih tu adalah keputusan diri kita sendiri, menang atau kalah itu adalah pilihan hati kita. Jadinya kalau dulu macam Tuan cakap tadi, perlu isi borang, turun ke lapangan dan sebagainya, dan sekarang semuanya sistem sangatlah mudah dan semuanya sistem online, Tuan. Jadi Tuan, kita berbalik kepada komen-komen di Facebook kita ya. Ada persoalan ya Tuan, daripada Azhar Abdullah. Okey Tuan, soalan dia, bagaimana pula berkaitan undi pos? Boleh Tuan terangkan undi pos? Berkenaan dengan undi pos ni, kita dah buka permohonan untuk undi pos kategori 1A, 1B dan 1C. Kita buka mula 10 hari bulan 10 baru ni. Walaupun belum mesyuarat khas tapi kita dah buka. So mereka boleh tengok dalam kenyataan media yang dikeluarkan oleh FB SPR ada. Kita pamerkan banyak tempat lah. So boleh tengok kat situ lah. So boleh mula undi pos lah. Bagi saya undi pos ni satu kemudahan, satu ataupun privilege lah, keistimewaan untuk terutamanya contohnya luar negara yang tak mohon, ataupun sekarang kebanyakannya kena memohon. Maknanya kalau contohnya PTS, mereka ni telah kita kategorikan secara by default, mereka ni adalah pengundi pos.
Tapi dalam setengah tempat mereka tak perlu lagi nak duduk ataupun senang cakap sekarang sebahagiannya kena mohon secara online. Mudahlah bagi saya, mudah. So pergi web FB ke laman web SPR, tengok di mana laman web yang kita linkkan untuk tujuan permohonan tu, boleh mohon lah. Semua tarikh tutup kita tak buat lagi, tapi lazimnya pada tarikh mesyuarat khas tu akan dimaklumkan bila tarikh tutup lah. So kalau sekarang ni 17 bulan, kita ada lebih kurang 3 hari lah untuk membuat perusahaan-perusahaan yang berkaitan. Memohon secara undi pos, contohnya 1A untuk petugas-petugas media lah, kalau ada dalam ni kan, media ramai. So kita ada tempoh lagi, so gunakan borang 1A yang kita sediakan tu untuk isi, semak kat mana kita mengundi. Kalau boleh hantarkan secepat mungkin ke pejabat-pejabat pegawai mengurus di mana kita patutnya mengundi tu. InsyaAllah lah kita bagi kemudahan ni, gunakan sebaik mungkin lah. Bagi saya kalau katakan kita bertugas tak dapat mengundi, rugilah. Walaupun sebut saya tadi satu undi, ini boleh menyebabkan calon ini ataupun calon yang lain dipilih sebagai wakil rakyat kita. Okey, memohon jadinya kita sarankan kepada petugas-petugas ataupun media untuk memohon secara undi pos gunakan borang 1A ya tuan. Ya, okay. Untuk media 1A ya. Untuk media 1A. Dia ada ketiga kategori, 1A, 1B dan 1C. Okay. 1C tu untuk 10 agensi, 1B tu kebanyakan daripada luar negara dan 1A ni untuk petugas-petugas dalam negara termasuk media lah. Petugas-petugas media borang 1A. Ya. Kita ada 3 kategori borang untuk pengundian pos. Ya. Okey Tan. Dan satu lagi kita baca juga soalan ya daripada Cik Khairul Firdaus. Cik Khairul Firdaus tanya bila cadangannya nak dibuat undi secara atas talian. Okey. Ni pun soalan popular lah undian atas talian ya. Undian atas talian ni kita tengok mungkin mudah lah, betul lah, nampak macam mudah. So kita boleh mengundi kat mana-mana, duduk kat rumah je pun boleh katakan sekarang semua orang ada smartphone. Dulu kita pernah dalam pandemik, kita ada MySejahtera, semua ada benda tu. Ada ataupun ada aplikasi MySejahtera tu. Untuk mengundi secara atas talian, kita kena pindah perlembagaan kita lah sebenarnya. Untuk PRU15 ni memang tidak akan sempat dilaksanakan lah. Tapi kita bolehlah ke depan lah dalam kajian kalau kita cuba. Tapi ada isu pula berkenaan dengan undi atau cara atas talian ni. Kalau kita perasan setengah-setengah tempat yang cuba beralih daripada kaedah klasik ataupun kaedah tradisional ni, datang dan memangkah, kemudian buat secara atas talian, mungkin pakai sistem dan sebagainya. Mereka akhirnya akibat dimanipulasi sistem, keputusan tidak reliable, tidak boleh dipercayai, ada unsur tipu, kita pilih A yang B dapat dan sebagainya. So akhirnya mereka patah balik kepada sistem tradisional kita. Makna pangkah itulah. Kalau di Australia pun itu yang digunakan. Walaupun mereka wajib dan kehadiran boleh katakan lebih ramai daripada kita. Tapi maknanya secara manual. Sebenarnya sistem dalam talian ni ada banyak kelebihan. Kita kena explore lah. Maknanya kita kena explore dan cuba mungkin boleh mula untuk undian yang tertentu lah. Tapi kalau untuk undian upah ataupun pilihan raya umum ni saya buat waktu dekat memang tak dapat dilaksanakan. Tapi kalau ke depan satu lagi dari segi kos lah sebenarnya. So untuk peralatan untuk pengundian ni agak banyak. Satu lagi dari segi sistem lah. Keselamatan sistem kita selalu hack ataupun cuba diganggu lah oleh pihak-pihak luar. Itu keselamatan yang mungkin akan menyebabkan keputusan kita tidak terima. Walau keputusan dah ada. Lagi mudah bagi saya kalau kita ambil contoh. Sedangkan paparan satu-satu kertas undi itu pun orang persoalkan. Apatah lagi mengundi secara talian, tak tahu sistem pergi mana, siapa yang dapat dan sebagainya, kita boleh agak lah. Maksudnya sistem tu memerlukan satu kajian yang mendalam supaya ia dapat diterima untuk digunakan di Malaysia lah terutamanya. Benda tu maknanya boleh kita pertimbangkan bukan sekarang lah. Okey, Tuan, kita teruskan kepada isu berkaitan pengundi hantu dan mitos atau fakta. Kalau kita tengok di Facebook pun, di komen Facebook Cik Fauzi ada mengutarakan soalan berkaitan pengundi hantu, mitos atau fakta, Tuan. Nak jawab cepat ke nak jawab lambat ni? Kalau jawab cepat, satu je lah maknanya mitos lah. Bukan fakta lah. Fakta. Dia undi hantu ni, hantu tak mengundi, yang undi orang. Dalam konteks Malaysia, orang ni adalah daftar ataupun berdaftar dalam pemilihan berkenaan. Dia boleh datang dan dia boleh dapat mengundi. Semua yang dibangkitkan hantu ni orang tak kenal. So, siapa orang tu? Orang ni mungkin duduk kat situ dulu, kemudian berpindah ke tempat lain tapi tak bertukar alamat. Bila tak bertukar alamat, bila kita bubarkan parlimen, dia mengundi tempat yang lama. Rumah dia pun tak tahu kat mana dah, tak ada dah mungkin. Taman tu dah hilang dan sebagainya. Tapi dia masih kekal. Kadang-kadang manusia ni kita bersama lah.
bila kita lahir di satu negeri, kita nak remain alamat lama kita dalam kad penalan. Tapi sebenarnya untuk memudahkan lah, kalau bagi saya, pandangan saya, bila kita pindah tempat baru, duduk kat situ lebih 90 hari. Tukar alamat pengundian, boleh mohon. Tukar alamat di kad penalan, kemudian mohon. Sekarang mohon mudah. Boleh buat online, boleh pergi mana-mana pejabat pilihan raya negeri, boleh pergi mana-mana pejabat pos yang berkomputer untuk kerja pertukaran. Yelah, tapi keputusan untuk menukar alamat tempat mengundi tu pilihan masing-masing. Kita tak boleh paksa untuk mengundi tukar tempat mengundi lah. So fungsi pengundi hantu ni, hantu tak mengundi, orang yang mengundi tapi orang tu tak dikenali. Itu yang sebutkan pengundi hantu sebenarnya. So kalau hantu datang kita berlari kot. Ya, kalau kita katakan pengundi hantu tu maknanya ada orangnya sendiri yang mengundilah, tak ada istilah hantu yang keluar mengundi tuan. Dan yang terakhir tuan, apakah pesanan tuan kepada rakyat Malaysia yang layak untuk mengundi pada PRU 15 kali ini? Okay, terima kasih Jila. Kita akan ada mesyuarat khas pada 20 hari bulan Oktober ni, hari Khamis. Selepas mesyuarat khas tu akan ada satu sidang media menyatakan atau memaklumkan tarikh-tarikh penting pilihan raya lah. Pertamanya hari penamaan calon, kemudian hari mengundi awal, hari mengundi biasa, tarikh tutup pengundian pos dan sebagainya. So bila tarikh-tarikh itu telah diumumkan, ada yang menunggu tak ada masalah, tu ambil cakna. Tapi boleh war-warkan kepada kawan-kawan lah yang mungkin tak ikuti perkembangan semasa dan sebagainya. Pertama berkenaan dengan pengundi-pengundi lah. Saya sukan pengundi-pengundi daripada sekarang boleh semak daftar pemilih. Mungkin pada hari ini kalau semak, nama sekolah tu takkan muncul lagi. Nombor saluran pun tak ada lagi. Tapi selepas 20 hari bulan nanti, kalau pengundi-pengundi berdaftar semak, dia akan ada nama sekolah, ada nombor saluran, ada nombor giliran dalam saluran, dan ada waktu cadangan untuk keluar mengundi kita dah masukkan. So boleh semak. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan pengenalan identiti diri lah. So kalau kita kad penalan tu, kita tak ada masalah. Sofa kad penalan boleh bawa kad penalan masa keluar mengundi. Pertama. Kalau katakan kad penalan tu tak ada, boleh gunakan dokumen-dokumen lain lah. Kita ada lesen memandu untuk gantian ataupun sebagai dokumen pengenalan diri. Kita ada pasport kalau siapa yang selalu keluar negara. Kita juga boleh gunakan apa-apa dokumen yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengenalan. Contohnya kad penalan kita hilang, kita pergi buat laporan di Jabatan Pendaftaran akan dapat satu slip. So gunakan slip yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara untuk tujuan pemilihan lah ataupun pengundian. Semua kena bersedialah, bagi saya bersedia. Pertama dengan maklumat, kemudian dengan minda lah nak pilih siapa tu. Jangan pada pagi tu pun tak tahu nak pergi siapa lagi. Kemudian tak pilih, tak keluar mengundi. So kalau bagi saya, buat waktu ni semua dah tahu nak pilih siapa. Kalau ada yang ragu-ragu nak pilih sana, buatlah. Kalau kita orang Muslim ni, kalau rasa nak buat yang besar, nak pilih pemimpin daripada kalangan kita untuk wakili kita, bolehlah buat isytiharah kot. Minta pandangan kawan-kawan dulu, ulama'-ulama' ke rakan-rakan yang baik, untuk kita memilih siapa yang untuk jadi wakil kita lah. Dan pilihlah, bagi saya keluar mengundi, pilihlah siapa yang akan mewakili kita jadi wakil rakyat kita. Itu bagi saya lah. Pesanan satu lagi berkenaan dengan kalau katakan banjir tuan-tuan dan puan-puan, kita akan cuba untuk membantu pengundi-pengundi ni keluar mengundi lah. Kita mungkin akan minta bantuan JPAM dan juga tentera lah mana yang berkenaan. Bagi kawasan-kawasan tertentu, ada setengah tempat sekolah tu tak banjir, jalan masuk tu banjir. So kalau katakan macam itu keadaannya, kita akan hubungkanlah. Bila terputus kita akan hubungkan mungkin dengan pengangkutan yang tertentulah untuk memastikan pengundi-pengundi dapat melaksanakan tugas ataupun amanah ataupun tanggungjawab mereka lah pada hari pengundian berkenaan. So sama-samalah kita pastikan pilihan raya ke-15 ni adalah pilihan raya yang sihat. Kita dapat memilih wakil rakyat yang kita suka, dapat yang mewakili kita dan menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik kepada kita kelak kemudian, insya-Allah. Okey tuan, kalau apa yang seperti tuan katakan tadi pihak SPR sendiri menyediakan kelengkapan jika berlakunya banjir pada hari pilihan raya umum yang ke-15 untuk kita memastikan pengundi dapat keluar mengundi untuk menunaikan kewajipan mereka. Okey, kesimpulannya tuan, dalam sistem demokrasi berparlimen, rakyat adalah penentu kepada pembentukan kerajaan melalui pilihan raya umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Okey, pilihan raya mula diperkenalkan di Tanah Melayu sejak sebelum merdeka, di mana pilihan raya pertama Tanah Melayu telah diadakan pada tahun 1955 ya tuan. Okey, pilihan raya juga adalah salah satu kaedah yang berwibawa bagi memilih pemimpin-pemimpin politik dan ketua negara di seluruh dunia. Seperti kata tuan tadi, keluarlah mengundi, tunaikan kewajipan kerana kita ialah yang memilih pembentukan kerajaan di masa akan datang. Jadinya kita menyeru kepada semua rakyat Malaysia yang telah layak sebagai pengundi
untuk keluar mengundi dan tunaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Dan sedikit pesanan ya tuan ya, jangan lupa masa-masa nak datang mengundi tu bawa kad pengenalan, datang awal, dan semasa mengundi pastikan anda memangkah mengikut ketetapan yang telah ditetapkan macam tuan cakap tadi. Boleh tengok di laman Facebook, IG, TikTok dan sebagainya, kaedah-kaedah proses pengundian yang berlangsung. Dan akhir sekali tuan, terima kasih yang terhingga kepada tuan Encik Muhammad Nazri bin Ismail, Pengarah Suruhanjaya Pilihan Raya Negeri Perak, kerana sudi bersama kami di Influencer at Japan edisi Perak bilangan 10 2022. InsyaAllah tuan, jika ada ruang masa dan insyaAllah kita berjumpa lagi di masa akan datang tuan. Terima kasih tuan. Jom kita mengundi, jom kita mengundi, jom kita mengundi.